Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekali lagi PAS diheret ke mahkamah kerana didakwa memfitnah sekali lagi. Kesian juga saya kepada parti PAS ini. Sikit-sikit kena bawa pergi mahkamah, sikit-sikit kena dakwa kerana memfitnah. Dan kali ini pula seorang lagi ulama juga, seorang yang memang arif dengan agama, mengheret PAS ke mahkamah. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum tekan butang subscribe, tolong tekan butang subscribe kerana ianya percuma. Dan bagi yang ingin join member, dipersilakan kerana kita mengalu-alukan anda semua. Dan bermula pada minggu ini, kita akan hubungi orang-orang ataupun member-member yang terpilih untuk kita minta alamat untuk kita hantarkan goodies, souvenir, t-shirt, topi, keychain, stiker, banyak lagi. Kerana didakwa menyokong LGBT, Mujahid membuat keputusan untuk mengheret PAS ke mahkamah. Apa sudah jadi dengan PAS ni? Balik-balik kena heret pergi mahkamah. Kesian juga saya. Naib Presiden Amanah iaitu Mujahid Yusof telah memfailkan saman fitnah terhadap PAS berhubung dakwaan bekas Menteri Agama itu telah menyokong golongan LGBT. Iaitu lesbian, gay, bisexuals dan transgender. Peguam Mujahid mengesahkan saman itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Telah memfailkan writ saman itu di Kuala Lumpur, di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Disember pada tahun yang lalu. Tindakan sivil itu berkaitan dengan satu hantaran daripada Facebook pada 16 Oktober yang lalu yang merujuk ketika dia menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal agama ketika pentadbiran Pakatan Harapan sebelum ini. Menurut kertas kausa yang dilihat oleh Malaysia kini, plaintiff iaitu Mujahid telah menamakan Taqiyuddin Hassan selaku Setiausaha Agung PAS sebagai defendant pertama. Dalam pernyataan tuntutannya itu, dia mendakwa Taqiyuddin atau PAS dengan niat yang jahat memuat naik hantaran untuk menjejaskan maruahnya. Dia mendakwa hantaran itu telah memfitnahnya kerana dia tidak pernah menyuarakan sebarang sokongan berkaitan golongan LGBT. Menurutnya, ketika menjadi menteri, dia tidak pernah menghalang pihak berkuasa daripada mengambil tindakan terhadap aktivis LGBT atau di kalangan yang terlibat dalam kegiatan LGBT. Menerusi writ saman yang difailkan itu, dia memohon supaya mahkamah untuk mengarahkan Taqiyuddin atau PAS membuat permohonan maaf secara terbuka dan disiarkan dalam akhbar harian Bahasa Malaysia serta laman Facebook parti itu dalam tempoh 14 hari selepas mahkamah membuat keputusan. Dia juga memohon mahkamah untuk mengarahkan mereka untuk memadamkan kenyataan yang didakwa fitnah itu serta gambarnya dalam hantaran Facebook itu, serta mengeluarkan injuksi untuk menghalang mereka daripada mengulangi kenyataan tersebut. Dia juga menuntut ganti rugi am, teladan dan teruk, kos kadar faedah tahunan 5% daripada pempasan bermula tarikh keputusan sehingga bayaran penuh dibuat, serta relief-relief lain yang dirasakan wajar oleh mahkamah. Ketika dihubungi oleh Malaysia kini, peguam Mujahid iaitu Nur Azmir Zakaria telah mengesahkan pengurusan kes bagi saman itu akan dibuat di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur esok. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kita jaga kita, Malaysia kita punya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pertama sekali saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like, share dan komen.
Bagi yang sudah join member, saya ucapkan terima kasih berbilion-bilion. Dan bagi yang belum, saya mohon tekanlah butang subscribe, like, share, komen. Tekan butang join member untuk jadi member di dalam channel ini, kerana kita akan mulakan pemberian penghargaan kepada semua member yang terpilih. Kita akan hantar bermula minggu ini baju t-shirt, topi, keychain, stickers, merchandise daripada The Twin TV untuk semua member yang terpilih dan bertuah. Kerana itu tekan butang subscribe, join member. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan pentakzub 100% kepada Anwar Ibrahim, tapi saya kagum. Saya bukan nak backing kah, nak jilat Anwar kah, tidak. Anwar tak pernah bagi saya duit pun, 1 sen dia tak pernah bagi duit. Dia bukan jiran saya pun. Tapi perkara betul kita harus betulkan. Perkara salah kita harus tegur. Sebab kita mau jadi suara rakyat. Baik. Saya terus terang baru balik daripada mengambil bantuan musim tengkujuh. Bantuan musim tengkujuh untuk penoreh getah. Terima kasih diucapkan kepada kerajaan ini, kerajaan perpaduan yang mengekalkan. Apa yang saya nak bicarakan sekarang ini adalah saya ingin membetulkan persepsi masyarakat tentang kerajaan perpaduan, tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru Malaysia yang ke-10. Sebab ada persepsi yang menakut-nakutkan dulu, iaitu ialah setiap pilihan raya mesti orang kampung takut. Kalau tukar Perdana Menteri, kalau tukar kerajaan, nanti bantuan-bantuan pun akan diberhentikan. Tak ada. Saya sahkan bantuan-bantuan tak ada yang dihentikan. Baru sebentar tadi saya ambil bantuan musim tengkujuh RM800 Malaysia. Dan bantuan ini, bantuan yang tak dikurangkan sesen pun. Terbukti selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, apa yang ditakut-takutkan oleh rakyat, terutamanya momok-momok, terutamanya dakyah-dakyah yang menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menamatkan banyak bantuan-bantuan, tidak terjadi. Dikekalkan, malah ditambah baik. Okey, saya ingin juga menjawab beberapa tomahan, tuduhan daripada orang-orang penyokong-penyokong kerajaan sebelum ini. Saya tak salahkan, okeylah, itu memang politik, memang begitu. Mempertahankan, membangkang dan juga mengkritik. Ramai pengkritik-pengkritik politik yang tidak tahulah berstatus profesional kah atau berstatus kampung. Pada saya, itu berstatus kampung. Kerana pada pendapat saya, orang yang profesional, dia tidak akan membuat penilaian segera, tetapi dia membuat penilaian dalam jangka waktu yang bersesuaian, dalam jangka waktu yang tepat, dalam jangka waktu yang relevan. Ramai orang duk kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim bagus, tapi harga minyak tak turun pun. Ingat sekali lagi, manifesto harga minyak itu bukan pada PRU 15, tapi itu pada PRU sebelum ini. Dan keduanya, macam mana kita nak menilai Anwar Ibrahim sedangkan dia baru jadi Perdana Menteri? Sedangkan Perdana Menteri sebelum ini berpuluh-puluh bulan, bertahun-tahun jadi Perdana Menteri, tetapi harga minyak tak turun-turun pun. Yang kita nampak sekarang ini, kerajaan perpaduan memang betul-betul bersemangat, betul-betul mencari jalan untuk membantu rakyat dalam mencari penyelesaian terbaik. Penyelesaian terbaik untuk membantu rakyat yang semakin terhimpit dengan masalah kewangan, masalah cara hidup, masalah pendidikan, masalah kesihatan, dan banyak lagi masalah-masalah yang lain. Berilah peluang kepada kerajaan ini untuk buktikan dulu dalam setahun dua. Bukannya baru 3 bulan kita dah buat kesimpulan bahawa Anwar Ibrahim tak bagus.
bukan begitu. Berilah kesempatan kepada kerajaan perpaduan ini untuk membuktikan. Dan banyak bukti-bukti yang baru yang kita tahu bahawa kerajaan ini berfungsi dengan baik. Salah satunya ialah di mana negeri wilayah Sabah dan wilayah Sarawak semakin diperhatikan, semakin serius dipertimbangkan, semakin serius dipertimbangkan di dalam tuntutan mereka untuk MA63. MA63 yang sebelum ini agak suram, tetapi pada kerajaan perpaduan kali ini MA63 nampaknya ada perkembangan yang bagus, yang mana Perdana Menteri sebelum ini tak mampu buat, walaupun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berpanggal-panggal menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga melihat bagaimana kerajaan perpaduan ini sungguh-sungguh berusaha untuk mengelakkan ketirisan, sungguh-sungguh berusaha untuk menjimatkan kewangan negara supaya dapat dikembalikan kepada rakyat. Dan kerajaan perpaduan ini tidak melebih-lebih di dalam memberikan pengumuman keadaan kewangan semasa negara. Tidak seperti kerajaan Pakatan Harapan yang dulu itu diterajui oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana negara Malaysia dikejutkan dengan satu pengumuman yang bagi saya agak menakutkan, mengejutkan. Kata Malaysia ada hutang triliun, lepas itu kita juga hampir bankrupt lah, macam-macam lagi. Tapi kerajaan perpaduan ini bersifat sederhana dan bertoleransi. Kita juga melihat bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberhentikan perbelanjaan tidak patut kerajaan. Contohnya sambutan-sambutan yang tidak patut untuk membazir berjuta-juta duit rakyat. Tidak perlu sampai terlalu melebih-lebih. Dan sebagai contoh yang saya kagum, yang ini saya kagum, bukan saya takzub, tapi saya kagum dengan Anwar Ibrahim, yaitu buat pertama kalinya Perdana Menteri Malaysia tidak seperti Perdana Menteri sebelum ini pada sambutan tahun baru, ambang tahun baru. Tidak ada sambutan dengan bunga api semua tu yang membazir, kerana kita memerlukan wang untuk membantu rakyat. Tetapi Anwar Ibrahim melakukan perkara yang betul-betul tepat dilakukan oleh seorang pemimpin yang berwibawa, iaitu membawa negara Malaysia kepada Tuhan Yang Esa dulu. Berdoa supaya Malaysia diberkati, dirahmati. Dan kita juga tahu bahawa sambutan-sambutan Perdana Menteri di negeri-negeri, di tempat-tempat yang lain juga tidak disambut seperti Perdana Menteri yang lain dengan penuh protokol yang berlebih-lebihan. Malah ada satu video yang saya nampak TikTok, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim berjalan dengan sederhana, tegas, pantas, cepat, bukan di atas red carpet. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan manusia red carpet. Dia tidak peduli tentang red carpet. Yang dia peduli adalah tentang rakyat. Kemudian bantuan-bantuan yang lain juga dikekalkan. Bantuan sara hidup dikekalkan. Bantuan-bantuan yang lain dikekalkan. Ini menunjukkan bahawa kerajaan ini bukan kerajaan yang zalim seperti yang diwar-warkan oleh setengah pihak. Tetapi kerajaan ini sedang cuba untuk memperbaiki keadaan rakyat. Negeri Sabah juga pula telah mendapat kuasa autonomi, kuasa sendiri untuk projek-projek 50 juta dan ke bawah. Tidak perlu kerajaan persekutuan, tidak perlu birokrasi daripada kerajaan persekutuan, tapi hanya diberikan keputusan di peringkat negeri sahaja. Ini belum pernah berlaku. Banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya senaraikan satu persatu, banyak lagi yang sedang diusahakan, yang sudah dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan ini.
Jadi kerana itu saya ingin nasihatkan kepada semua rakyat, jangan dimakan, jangan ditipu oleh momok-momok yang ingin sangat menghakimi, ingin sangat membuat penilaian segera, penilaian secara serta-merta tanpa melihat kepada situasi dan relevan semasa. Beri masa kepada kerajaan ini. Saya sendiri, saya beri jaminan. Saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penganalisis dan juga pemerhati politik negara Malaysia, saya sendiri memberikan jaminan. Mari kita bersama-sama menilai kerajaan perpaduan ini. Sekiranya setelah 4 tahun, 5 tahun, kita beri mereka peluang dan tidak ada sebarang perubahan yang kita boleh banggakan, sebarang perubahan yang dijanjikan seperti di dalam manifesto pilihan raya. Sekiranya tidak ada, mari kita sama-sama. Saya sanggup untuk menjadi media untuk kita sama-sama tukar kerajaan kalau mereka tak baik, tak bagus, tak boleh buat kerja. Tetapi bagilah peluang. Kalau mereka boleh buat kerja pun, sekali lagi saya sendiri juga menawarkan channel saya ini untuk kita membantu kerajaan ini mengekalkan penguasaan mereka semula di dalam pilihan raya. Jadi kita beri peluang kepada kerajaan ini. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Saya dah sampai tempat memancing. Saya memancing dulu. Tenang-tenang. Kita harus hidup dengan tenang, jangan tertekan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.